Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan tuan-tuan yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita macam mana nak jadi orang yang berjaya. Mengajar kita supaya menjadi orang yang ikut jalan yang benar. Kita yang tak nak. Kita tak nak sebab kita nak ikut jalan yang salah. Kita nak ikut jalan yang lazat. Kita tahu benda yang kita ikut tu salah, tapi kita ikut juga sebab dia lazat. Yang buat dia nampak betul, syaitan. Syaitan nampakkan dekat kita jalan salah tu betul. Dengan cucuk, Allah bagi izin dia cucuk lazat. Sebab itu dalam jalan yang salah, dalam buat dosa, ada lazat. Nampak benda yang berdosa tu betul. Syaitan buat. Jadi kita tahu dia salah, tapi ikut juga. Jadilah kita orang yang dihumban ke dalam neraka. Orang yang gagal. Orang yang dihumban ke dalam neraka ialah orang yang gagal. Dan kalau di dunia ni diberi kesusahan, dia tak selamanya. Tapi dihumban dalam neraka selamanya, kecuali dapat syafaat. Allah saja boleh bagi syafaat, dan orang yang diizin oleh Allah bagi syafaat, bukan semua orang. Orang yang diizin oleh Allah bagi syafaat ni orang yang orang kekasih Allah. Nah, bukan Allah nak bagi je. Dan orang yang boleh diberi syafaat ni kena minta permohonan pula. Boleh tak? Lepas tu Allah izin, baru orang yang diberi oleh Allah kuasa beri syafaat tu boleh bagi syafaat kat dia. Nak tunggu masa tu lama. Bila dapat berita tu baru dia gembira. Dalam neraka syafaat bukan senang dibagi oleh sesiapa. Kita baca hadis, orang yang hafal Quran boleh bagi syafaat 10 ahli keluarga. Hadis tu bukan hadis sahih, hadis palsu. Ditulis dalam kitab Fadail Amal, dalam Fadail Quran. Dibaca oleh orang buat usaha jemaah tabligh dan bukan juga. Dan semua dia orang rasa sangat gembira bila anak dapat jadi hafiz. Boleh bagi syafaat kat dia orang. 10 ahli keluarga, mak, bapa. Jadi satu kena dikorbankan, hantar sekolah hafiz. Sebab boleh bagi syafaat. Hadis palsu. Berapa banyak orang percaya hadis ni seluruh dunia. Saya pun dululah masa buat tabligh percaya juga hadis. Siapa yang buku tu tulis oleh siapa?
Bukan sebarang orang. Maulana Zakaria, Syekhul Hadis. Ingatkan semua hadis sana sahih. Begitu juga dalam surah dalam Bukhari Muslim, semua diberitahu sahih. Kalau sahih, kenapa tak ada hadis tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran? Baru ni saya suruh Samad cari hadis dalam Sahih Bukhari. Samad kata tak ada. Saya terperanjat. Saya tak pernah baca Sahih Bukhari tu. Macam mana satu benda yang ditulis begitu banyak dalam Quran tak ada hadis? Ini menunjukkan bahawa mereka ni yang menulis ni sebenarnya untuk memusnahkan Islam. Mereka sebenarnya orang bukan Islam, masuk Islam untuk hancurkan Islam. Tapi kita tak tahu sebab dia rupa Islam, ulama Islam, mengajar hadis. Mana kita tahu dia Islam tak Islam, melainkan Allah. Tapi saya ada alat boleh tanya. Bukhari itu Muslim ke tidak? Saya boleh tanya. Imam Muslim tu Islam ke tidak? Saya boleh tanya dia. Jadi pastilah banyak orang sama Yahudi masuk Islam. Dipercaya oleh orang Islam semua sebagai ulama, tulis kitab yang sembunyikan hadis yang benar ni, keluarkan yang palsu dizahirkan. Jadi rosaklah umat Islam seluruh dunia, kerana mereka pun tak faham Quran. Kalau mereka orang Arab pun, mereka baca, mereka tahu, tapi faham tak? Macam bayan saya ni, bayan bahasa Melayu. Saya tanya lepas bayan, kau faham tak? Tak. Saya tanya Allah, mereka tak faham. Selama ni saya ingat dia orang faham. Jadi begitu juga Quran bahasa Arab, orang Arab baca tahu tapi tak faham. Bayan ni bahasa Melayu, kamu orang Melayu tapi kamu tak faham. Sebab bayan tu tinggi, Quran tu tinggi. Kecuali kamu ada iman yang tinggi, kamu ada iman yang tinggi, amal yang bagus, kamu jadi kekasih Allah, maka Allah sayang kamu, bagi kamu faham, baru kamu faham. Kita tak boleh bagi faham. Macam sekarang bayan Melayu, saya Melayu, bayan Melayu, saya tanya kamu, tak faham. Mula dulu faham 50%. Samad. Lepas tu 5%. Lepas tu kosong. Samad pun nak heran, kenapa dia doktor falsafah, Profesor Madya, mana boleh orang ingat dia tak boleh faham. Tapi saya tanya Allah, dia tak faham. Yang lain lagilah tak faham. Sebelum ni tak pernah tanya. Tanya pada Allah, yang kamu faham tak? Saya sangka baik je lah. Tapi saya ada rugi tak kamu tak faham? Saya rugi tak? Saya tak rugi, saya bercakap aja. Lebih pada itu saya tak boleh buat. Nak bagi faham orang tak boleh buat. Bercakap boleh, Allah izin. Tapi bagi faham tak. Faham ni terpulang pada orang yang dengar tu. Dia ada iman tak? Dia iman tak dia tak faham. Dia iman tinggi, baru dia boleh faham. Dengan Allah bagi dia faham. Macam kita bagi ceramah, 1 juta orang dengar, seluruh dunia dengar, kita boleh bagi ceramah aja, bagi faham tak boleh. Orang yang duduk dalam ceramah tu atau dengar ceramah tu, dia beri faham oleh Allah mengikut iman dia. Sebab itu semua ceramah kat dunia ni jadi tak guna bila tak ada usaha untuk kuatkan iman. Bila tak ada usaha untuk kuatkan iman, maka ceramah, usaha buat ceramah banyak ni adalah usaha sia-sia. Sia-sia sebab tak ada siapa yang faham. Yang berceramah tak faham, yang mendengar ceramah lagi tak faham. Tandanya mereka tak boleh amal. Lepas bayan tu mereka tak boleh amal, mereka boleh dengar je.
Macam selama ni Sufyan dengar bayan saya, tapi dia tak faham. Allah tak bagi dia faham. Bukan sebab saya tak betul bayan saya, sebab iman dia tak ada, atau iman dia lemah. Jadi siapa tak buat usaha iman, jadi orang takwa, dia baca Quran tak guna, dia dengar ceramah tak guna. Sama lah baca Quran dengan dengar ceramah. Makin ceramah tu tinggi macam Quran, makin dia tak faham. Kalau ceramah tu tak tinggi, sama dengan level dia, bukan dia faham. Sebab itu ceramah dunia dia orang faham. Ceramah agama tak, melainkan di iman kuat, dia tak boleh faham. Allah kata aku turun Quran ni petunjuk bagi orang yang kuat iman, takwa. Takwa ni dalam bahasa lain orang kuat iman lah, ke tahap yang Allah suka lebih lagi. Begitu dengan ceramah. Ceramah ni manfaat bagi orang yang takwa. Ceramah ni mesti ceramah Quran. Makin ceramah Quran makin tak faham kalau iman tak ada. Macam Rashidi kan. Saya bayan Melayu pun dia tak faham, saya bayan Inggeris pun tak faham. Siapa saja kat dunia ni dia tak boleh faham, melainkan dia orang takwa. Untuk orang takwa, dia tak boleh dengar ceramah sahaja. Saya dengar ceramah tiap-tiap hari dengar ceramah, tak boleh buat saya takwa. Dengar ceramah tu tak boleh. Tapi mereka faham hari ni, dengar ceramah boleh buat iman naik. Jadi banyaklah ceramah. Baca Quran tak tahu, baca pun tak faham, dengan kuliah pun tak faham. Kalau kuliah tu Quran, kalau yang menyesatkan dia faham lah. Oh, suka dia. Jadi hari ni usaha yang mengadakan ceramah tiap masjid, tiap surau tu, tiap malam tu, setiap hari tu, diingatkannya berguna, bermanfaat. Jadi semua masjid surau setelah berlumba-lumba, yang mereka faham nak makmurkan masjid, banyak kuliah tiap malam. Brunei pun ikut. Tak ada penceramah dari Brunei, Malaysia, Indonesia. Dia orang pun dari Indonesia lagi suka. Dapat duit banyak kat Brunei. Jadi hafiz Quran bulan Ramadan, buat duit kalau pergi ke Brunei. Kat Malaysia pun orang Indonesia datang Malaysia berceramah. Dia samalah macam baca Quran tak takwa, dengar ceramah tak takwa, yang bagi pun tak takwa, yang dengar pun tak takwa. Dua-dua tak faham. Jadi kerja namanya buang masa. Banyakkan ada kuliah dengan tak usaha atas iman, buang masa. Hari ni buang masa, buang duit. Ya. Nak adakan majlis ilmu, banyak duit habis. Tak cukup nak bagi ustaz makan, duit. Orang yang datang pun nak dibagi makan. Masjid nak kena banyak belanja. Duit dapat daripada sumbangan orang. Orang semua dikira, ini amal jariah, ini amal jariah, sedekah lah, korban lah, pahala lah, kumpul pahala lah. Ni hari raya haji nak dekat, korban. Semua ustaz-ustaz keluar, selebriti cakap berkorbanlah, pahala, kumpul pahala untuk bagi korban negara miskin di Somalia, di Afrika, di Djibouti, macam-macam negara, banyak negara, macam-macam company buat. Sana murah, boleh beli lembu sana murah, korban sana murah je, 229. Sini 1,000 lebih kambing aja, belum lembu lagi. Sana lembu RM300 Malaysia je. So banyaklah orang korban sana. Semua faham kumpul pahala, tapi iman tak ada, ikhlas tak ada, sia-sia juga. Macam dengar bayan, tak ada takwa, sia-sia. Berkorban, iman tak ada, ikhlas tak ada, sia-sia. Kalau nak kumpul pahala,
korban nak kumpul pahala itu niat salah. Ustaz-ustaz ni sebab dia nak mau orang korban, kumpul pahala dia. Kumpul pahala. Buat amal untuk dapat pahala, ini bukan ikhlas. Ini umat ni ikhlas, iman usaha tak dibuat, korban, haji, umrah, dengar ceramah, baca Quran, semua buat. Usaha iman tak ada, takwa tak ada, semua sia-sia. Semua amalan yang dibuat sia-sia kalau tak ada takwa. Sebab tak ada ikhlas. Diingatkannya dengan bagi korban dapat pahala. Pergi umrah, haji, itu banyak company yalah, bawa umat Islam pergi umrah. Sejak ada promotion apa semua, banyaklah orang pergi umrah. Tak pernah pergi haji, umrah pergi. Dia orang sekarang dah anggap umrah tu kena buat sebelum haji. Kadang tak pernah pergi haji, dah mati, umrah je pergi. Silapnya pahaman agama. Ini umrah ni amalan sunat, boleh dibuat bila dah buat fardu. Ini tak. Sunat buat, fardu tak buat. Setengah orang tak ada duit, umrah pun tak pernah pergi, haji pun tak pernah pergi. Jadi orang yang buat umrah jadi apa, mutawif tu, sukalah orang banyak pergi umrah. Dia banyak kerja, banyak duit, last mati. Jadi mutawif dah matilah. Allah bilang kau ni cari duit cara salah, baik mati bagus. Penyanyi Rabani banyak mati muda. Allah bilang kau ni menyanyi cari duit dengan cara salah, baik mati lah. Hari ni banyak kita cari duit cara salah, walau agama. Hari ni orang, kita ajak orang semua pergi umrah, kita tak pernah pergi. So kena fardu haji fardu. Setengah langsung tak fikir nak pergi haji. Tapi nak buat apa pergi haji? Takwa tak ada. Usaha nak jadi takwa ni tak pernah dipikir. Usaha nak jadi orang beriman, beramal soleh ni tak pernah dipikir. Tak pernah dipikir, melainkan saya je. Seluruh dunia dari dulu tak pernah fikir ni. Ada. Sebelum saya ni, seluruh dunia pernah ada seorang jadi takwa. Dalam khutbah adalah khutbah Jumaat, dia orang kata ini syarat. Kalau tidak tak sah khutbah. Bertakwalah. Itu je lah. Bertakwalah. Usaha nak jadi takwa tak buat. Macam Rashidi. Mana dia buat? Sebab apa saya suruh dia tak nak ikut. Ya tak? Takwa ni bila Allah kalimah la ilaha illallah, cinta Allah masuk dalam hati, cinta dunia keluar. Cinta Allah tak boleh masuk kalau cinta dunia tak keluar. Macam hakim lama buat usaha tabligh, dia ingat dia dah dapat takwa dah. Mana hakim dapat takwa? Kalau dia dengar bayan ni, hantar bayan ni kat dia. Tak ada dia orang takwa. Walau lama buat tabligh, sebab cara tu tak betul nak berdapat takwa. Nak dapat takwa ni kena buat kerja Nabi, macam Nabi. Tabligh tak. Dia bukan buat kerja Nabi, dia ajak orang keluar je. Bila ajak orang keluar, dia tak cakap kalimah. Ajak orang pergi masjid, lepas tu dengar ceramah, lepas tu suruh keluar pergi masjid. Masjid keluar, masjid keluar. Jadi dapatlah sembahyang. Sembahyang apa? Yang tak ada khusyuk, yang tak ada ikhlas, yang sia-sia juga. Hari ni bila tak ada takwa, duduk ceramah sia-sia, baca Quran sia-sia, pergi haji sia-sia, umrah sia-sia, sampai mati sia-sia, last terperanjat, ingat dah kumpul pahala, rupa masuk neraka. Ada orang mengajar agama sepanjang hayat dia. Last Allah tanya dia,
Kau mengajar untuk siapa? Aku mengajar untuk engkau. Allah kata kau tipu. Kau mengajar untuk dapat nama. Engkau dah dapat nama maksudnya. Takkan sia-sia orang tu. Satu orang korban harta. Allah kata kau buat apa? Korban harta untuk sukakan kau. Allah kata kau tipu. See? Jadi semua yang amal orang tak takwa, maka tak ikhlas, sia-sialah. Yang mati perang dengan orang bukan Islam, kalau jihad, betul punya jihad lah, pun masuk neraka je. Sebab nak dunia, nak nama. Betapa pentingnya daripada hadis kita tahu, betapa pentingnya jadi takwa kalau mahu diterima amal. Ustaz dia tak fikir ni so yang bagi promote yang promote korban ni, korban kumpul harta, senang aja, mudah aja, kumpul harta mudah aja. Ada satu orang mengajar semayang, dia kata niat semayang ni saja aku semayang Zuhur. Allahu Akbar. Itu je dia ajar dalam internet lah. Semua orang bodoh ikutlah dia. Niat saja aku semayang Zuhur. Kerana Allah tak ada dah. Dulu ada juga kerana Allah. Nak ingatkan dia ikhlas pun tak ada. Macam itu punya niat saja aku semayang Zuhur. Senang aja dia. Ulama Imam Syafi'i kata kena saja aku semayang Zuhur kerana Allah. Saya bagi tahu kamu, kita semayang Zuhur kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Saya bagi tahu kamu. Yang ini betul, terbetul. Ini dah, niat pun dah tak betul lah. Orang yang semayang saja aku semayang Zuhur, Allahu Akbar, mana boleh terima? Jihad untuk sukakan Allah tak ada, nak kumpul, nak mati bang syahid, masuk neraka. Amalan sia-sia. Apa ni? Abu Hurairah meriwayat hadis ni, dia pengsan dia. Pengsan dia. Kenapa dia pengsan? Dia takut dia. Dia pengsan. Dia akan jadi macam tu. Jadi bila kita tidak ada usaha atas jadikan diri kita takwa, semua amal agama sia-sia. Baca Quran sia-sia. Sebab itu Quran ni Allah turun surah Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Cuba penongkan ayat ni. Ayat yang pertama surah Baqarah. Alif Lam Mim. Ayat tu mula-mula saja bagi tahu Allah, semua kamu tak tahu apa. Yang tahu aku. Sebab itu dimulakan surah Fatihah, surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Tak ada siapa tahu. Nabi pun tak tahu. Nak bagi tahu kita, kalau baca Quran ni, kena baca dengan yakin saya tak tahu. Yang tahu Allah. Itulah orang takwa. Orang yang yakin saya tahu, bukan orang takwa. Orang yang yakin dengan hati, dalam hatinya, ke tahap yang tinggi, yang Allah mahu. Saya tak tahu, yang tahu Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Itu kena baca Quran. Kalau kita baca Quran dengan tak ada yakin tu, Quran tak ada guna. Macam Yazid baca Quran, taranum lah dekat Batu Pahat tu. Mengeluarkan kariah, baca Quran pandai. Semua sia-sia semua tu. Kalau takkan ada niat nak sukakan Allah punya. Macam satu orang menyanyi, kalau saya menyanyi, saya menyanyi ni nak sukakan Allah. Mana ada, tak ada penyanyi yang buat untuk sukakan Allah. Semua nak buat orang suka. Sebab Allah tak suka nak dengar kita menyanyi, melainkan syair yang memuji Allah kan. Kalau menyanyi yang biasa dibuat ni, itu sukakan orang. Lepas tu orang yang menyanyi itu untuk dipuji orang. Ada atau nak dapat duit. Ada nak sukakan Allah orang menyanyi. Agak-agak lah. Agak-agak. Tak ada. Bukan tak boleh menyanyi. Kalau liriknya betul, boleh. Tapi tak ada orang menyanyi nak sukakan Allah. Jadi sebab itu semua penyanyi Quran, kata Nabi, kebanyakannya
Hipokrit. Semua penyanyi Quran adalah kebanyakan, kata Nabi, kebanyakan hampir semua hipokrit. Hipokrit ni tempatnya kat mana? Syurga, neraka kan? Tak ada syurganya. Tapi itulah yang dibelajar. Quran ditajwidkan pandai. Uish, kena betul, kalau tidak tak sah. Baca bis. Nak betulkan bis pun setahun. Tapi itu yang dia penting, dia tak faham. Apa makna Fatihah tu, apa dia baca, tak faham. Bila dia baca Fatihah masa dalam sembahyang, dia betulkan tajwid. Kalau tidak, tak sah. Kalau tidak, tak sah. Dia takutkan semua orang. Kalau satu orang takwa, dia sembahyang, walau bacaan tak betul, dia sebelum sampai dibetulkan. Ini yang penting dalam sembahyang ni. Sebelum sembahyang, takwa. Sebelum baca Quran, takwa. Tak ada benda lain. Sebab itu dalam Quran tu tak habis-habis suruh kita bertakwa. Bukan dalam surah Baqarahnya. Jadi hari ni kefahaman ini tak ada pada ulama' yang dipanggil ulama' di seluruh dunia. Sebab benda ni tak dicakap dalam kitab mereka dan ceramah mereka. Tak dicakap macam saya cakap. Cubalah tengok kalau ada. Tak ada. Jadi dalam Quran tu alif lam mim, Allah bagi tahu orang yang yakin dia ke tahap yang Allah mahu, bahawa tidak ada yang tahu melainkan Allah, baru ada faedah baca Quran. Allah bagi tahu zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak kuturunkan Quran ni melainkan petunjuk bagi orang takwa. Dan Allah bagi tahu nak jadi takwa siapa? Orang takwa? Orang beriman kepada yang gaib. Bukan beriman macam mulut ni, dalam hati dengan yang gaib, dengan Allah. Gaib tu Allah. Dan semua yang Allah sebut, yang gaib. Syurga, neraka, pahala, semua gaib. Dan yang mendirikan semayang, bukan semayang macam kamu, lupa Allah semua ni. Semayang macam mana? Yang gementar hati. Dan yang mengorbankan harta. Ini perkara penting. Sebab cinta dunia takkan keluar kalau diri itu tak dikorbankan untuk Allah. Tak boleh. Untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu. Untuk apa korban duit, harta untuk bagi miskin ya? Tak. Kalau untuk fakir miskin ditulis itu membelanjakan harta sebahagian untuk fakir miskin, tak ada. Membelanjakan harta sebahagian di jalan Allah, tahu? Yang Sufyan tak nak buat. Semua nak buat rumah, nak buat kereta. Aku rumah tak betul, kereta tak betul lagi ni, aku nak buat dulu. Bukan nak buat takwa. Dia nak buat rumah besar, dia beli rumah sekejap, nanti rumah lagi besar, nak kolam air, mandi pula dekat situ. Kalau ini bukan mengeluarkan takwa, membelanjakan harta sebagian yang kami beri pada nikmat Allah begitu, bukan duit je. Memberikan diri, harta, mengorbankan perasaan. Untuk apa? Untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah yang Allah terangkan kemudian dalam Quran. Tak ada sebut itu, dia tafsir dia. Bila kita mengorbankan harta diri kita untuk mengajak manusia kepada Allah, bi amwalikum wa anfusikum, baru cinta dunia keluar. Bila kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah, kelima masuk, baru kita dapat iman. Iman yang gaib dan semayang yang betul. Namanya orang takwa. Jadi tak boleh jadi orang takwa kalau tak membelanjakan harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mengucapkan kalimah, mengingatkan manusia kalimah. Kalau ini tak buat, iman gaib tak dapat, semayang tak dapat. Untuk dapat iman gaib dan semayang, yang nombor 3 tu kena buat. Yang itu dia orang tak faham. Mengorbankan harta tu apa? Lagi dia orang kedekut. Lebih-lebih lagi semua orang kata simpan duit. Bank-bank semua yang bekerja ke bank, semua so deposit, fixed deposit. Ini kerja bank. Fixed deposit, simpan duit
fix supaya dapat riba. Supaya dapat riba dan makan riba. Simpan duit tu, jangan habiskan. Ambil riba aja. Itulah jadinya. Jadi bukan jadi orang takwa, orang Islam. Jangan dengar cakap bank ni, fixed deposit, simpan duit. Jangan nak jadi kaya dan berjaya. Itu semua palsu punya dakwah. Itu dia orang dengar. Mana orang nak bayar dia betul? Dari kecil-kecil diajar menabung. Menabung. Simpan duit. Terutama kalau dia mamak. Kalau dia mamak keturunan India, macam Hanzalah dengan Samad ni, pelajaran nombor 1 dia, keluarga dia, simpan duit jadi kaya. Jangan malas bekerja. Rajin-rajin. Jadi kaya. Bukan jadi macam orang Melayu, suka berbelanja je, kerja tak mau, dia kata. Itu pelajaran nombor 1 dia. Jangan jadi orang Melayu, suka berbelanja, duit tak ada. Last minta duit dengan kerajaan, dibantu. Kita mama kena kerja kuat. Jangan malas macam Melayu. Simpan duit. Itulah pelajaran dia. Lepas tu bank-bank simpan duit kat kami. Kami bagi dia bunga. Orang kata buat duit kamu bekerja, jangan kamu bekerja. Wish. Duit bekerja. Macam mana buat duit bekerja? Simpan duit dekat bank kami. Banyak interest, banyak riba. Kamu makan riba, berkat rezeki kamu. Berani bank cakap tu. Mana berkat? Allah bilang makin riba, makin sengsara dan miskin. Makin berbelanja untuk Allah, makin berkat. Makin ada iman. Berbelanja harta tak boleh. Berbelanja harta untuk buat kerja, mengajak manusia kepada Allah, atau mengajak manusia kepada kebaikan. Bila kita buat kerja ni, kita akan dapat iman pada yang gaib, pada Allah, dan kita akan dapat sembahyang yang betul. Baru kita jadi orang takwa. Ini the very kerja mengajak manusia kepada kebaikan, tak ada dalam hadis Bukhari, tak ada, Muslim. Dua-dua ni tak ada. Apa bukunya, autentiknya buku hadis ni? Benda yang paling besar tak ada dalam hadis. Untuk supaya membuatkan orang Islam semua jangan buat kerja dakwah. Nak tujuannya supaya orang Islam semua tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, supaya tidak membelanjakan harta dia orang untuk ini, supaya mereka tidak ada iman dan sembahyang yang betul, supaya mereka tak jadi takwa, supaya mereka baca Quran, baca je. Umrah haji, umrah nama je. Sembahyang badan aja. Sedekah untuk nama, apa untuk nama, bukan untuk Allah. Semua jadi sia-sia, semua jadi ahli neraka. Inilah kehendak syaitan iblis, yang ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam menjadi sahabatnya dan bekerja keras untuk menghancurkan seluruh manusia ini supaya mereka binasa dan masuk neraka. Jadi kerana tidak ada manusia di kalangan manusia ini yang fikir dan risau, dan Allah ajar dia kerana dia ada fikir risau. Kalau tidak, semua manusia ni hancur. Kalau tidak ada orang seperti saya ni, dengan izin Allah, mana nak Allah bagi faham? Saya diberi faham oleh Allah sebab mula-mula sekali saya ada keinginan nak buat kerja yang betul supaya dapat iman dan amal. Saya minta pada Allah, saya nangis dengan dia, saya doa. Bukan saya tak buat apa-apa, saya buat usaha jemaah tabligh saya yang nampak macam betul sikit lah daripada semua usaha. Tapi saya tak berhenti, saya terus doa, nangis. Tentulah Allah Maha Karim. Bila saya ada keinginan begitu, dia bagi saya. Kalau tak ada orang macam saya ni yang ada keinginan, semua nak duit, nak dunia, inilah jadi dia. Inilah jadinya sebab keinginan hanya nak duit, tak ada nak Allah. Sikit pun tak nak Allah, yang menjadikan dia, mencipta dia, memberi makan kepada dia. Semua dia nak yang makan, minum, rumah saja. Sebab itu hati itu tak pernah kosong untuk menerima Allah. Sebab dia dipenuhi dengan dunia dan cinta kepada si isinya. Okey.